Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi pelajar Sati Bijak. Okey, hari ini cikgu akan ajar tentang sistem pembiakan manusia, iaitu sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Minggu lalu cikgu sudah ajar tentang aseks dan seks. Apa yang penting dalam pembiakan aseks dan seks, kamu kena tahu perbezaan di antara aseks dan seks, perbezaan persenyawaan dalam dan luar dan jenis-jenis pembiakan aseks. Okey, jenis-jenis itu ada 5, vegetatif, pertunasan, penjanaan semula, belahan dua kan, dan yang lain-lain pula. Okey, hari ini kita pergi kepada sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Okey, mari kita tengok kenapa disebut sistem. Sebab mereka ada bahagian dan fungsi-fungsi tertentu. Okey, diorang ada tugas-tugas tertentu ya. Okey, mari kita tengok bermula daripada pundi kencing, vesicle semen. Vesicle semen ini, calengia prostat. Okey, ini ductus sperma. Okey, ductus sperma ni dia bersambung dengan apa? Ductus sperma ni dia bersambung dengan skrotum kan. Ductus sperma ni dia bersambung dengan skrotum. Skrotum memegang testis. Okey, uretra ni saluran air kencing kita lah. Okey, kita lelaki. Saluran air kencing lelaki. Okey. So kita tengok vesicle semen. Apa fungsi vesicle semen ni? Okey, di sini ni. Dia vesicle semen ini ya. Di situ dia menghasilkan bendalir untuk zat kepada sperma. Dia makanan sperma vesicle semen ya. Uretra pula adalah salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing. So uretra ni, okey, dia ada satu kali fungsi. Okey, dia boleh dia adalah saluran untuk sperma dan juga air kencing. Okey, untuk lelaki lah. Ductus sperma pula menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. So okey, mana ductus? Ductus ni dia menyalurkan sperma dari testis. Okey, dia menyalurkan sperma dari testis, dia angkat pergi kepada uretra. Okey, di sinilah. So dia bawa testis dia bawa sperma daripada testis pergi kepada siapa tu? Uretra. Okay. Sebab uretra ni dia menyalurkan sperma dan air kencing keluar satu kali. Bukan satu kali. Maksud cikgu dia saluran yang sama. Okey, zakar ni pula memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Okey, zakar tu ya. Itu lelaki punya lah. Okey, skrotum ni adalah memegang dan melindungi testis. Skrotum mana sudah tu skrotum. Kulit-kulit di luar ni lah skrotum tu kan. Dia memegang-megang. Memegang dia. Dan melindungi testis. Okey, testis pula. Testis ni inilah. Ini ni biji ni menghasilkan gamet jantan dan hormon seks jantan lah. So di sinilah sperma dihasilkan. Okey. So sperma dihasilkan di sini, diangkut melalui ductus sperma pergi kepada uretra. Okey, uretra baru pergi zakar. Okey, fahamkan fungsinya tersebut ya. Apa fungsi calengia prostat? Calengia prostat, di mana dia calengia prostat? Oh, ini ni, okey. Menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sperma. Ini samalah juga kan? Dia ni pun, vesicle ni pun mengandungi nutrisi untuk sperma. Calengia prostat pun menghasilkan cecair yang berkhasiat untuk melindungi sperma. Okey? Okey, sistem pembiakan perempuan terdiri pada tube fallopian, ovary. Okey, sistem pembiakan perempuan daripada tube fallopian, ovary, uterus tu rahim kita, cervix dan faraj. Okey, tube fallopian di sini. Okey, ovary di sini. Tube fallopian ni inilah salurannya tu kan. Ini dia punya ovary. Okey, tube fallopian tempat persenyawaan antara sperma. Ini lah tube fallopian, nampak sini jelas. Tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Ovari pula menghasilkan gamet, iaitu ovum dan hormon seks perempuan. Uterus ni rahim lah. Uterus di sini rahim, tempat embrio berkembang dan membesar. Cervix mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang. Okey, faraj menerima sperma dan menjadi saluran bayi melahirkan. Okey, kita pergi satu-satu. Okey, dia yang kita faham macam ni ya. Kejap. Okey, kelas cikgu ulang balik ya. Okey, bila sperma masuk sini, sperma masuk daripada sini, dia akan pergi ke tube fallopian.
Sebab ovari kita ni, ovari perempuan ni sudah menghasilkan ovum. Contohnya lah, time tu dia subur, dia menghasilkan ovum. Jadi ovum tu akan pergi ke tube fallopian. Jadi sperma tu kena berenang untuk pergi ke tube fallopian. Berjumpa diorang di sini, diorang akan bersenyawa. Sebab tube fallopian adalah tempat persenyawaan antara sperma dan ovum. Okay. So, bila sudah jadi baby, embrio lah. Embrio tu, belum jadi baby lagi, embrio. Baru pergi turun ke uterus. Mana uterus? Baru dia turun ke sini. Okey, jadi baby itu akan membesarlah, embrio itu berkembang dan membesar pada uterus perempuan. Okey. Cervix ni kelas sentiasa ada, perempuan tu ada cervix, dia mengeluarkan mukos, bendalir-bendalir ataupun dia punya macam pelincir lah untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Okey, cervix ni ya. Cervix ni, permukaan cervix ni sentiasa mengeluarkan ada mukos, ada bendalir untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Okey. Kita pergi kepada perubahan fizikal ketika akil balik. Akil balik bermaksud peringkat permulaan sistem pembiakan sudah menjadi matang dan boleh menghasilkan sel pembiakan. Okey, remaja yang akil balik mengalami pertumbuhan yang sama yang banyak berbeza, banyak sama. Perkembangan hampir sama antara satu individu dengan individu yang dari segi emosi, fizikal maupun fisiologi. Okey, kita tengok akil balik lelaki dan perempuan. Okey, akil balik bagi lelaki 14 hingga 17 tahun, manakala perempuan lebih awal lah 10 hingga 12 tahun. Itu yang kita nampak, perempuan lebih matang, awal matang. Pasal perempuan lebih besar badannya awal kan sedikit. Sebab ada perempuan yang akil balik 10 tahun. Okey, sekolah rendah lagi sudah dia inilah dia ada dia punya perubahan yang berlaku pada perempuan tersebutnya. Okey, apakah perubahan fizikal bagi akal balik perempuan? Inilah buah dada membesar, punggung mula padat dan lebar. Okey, bulu tumbuh di bahagian ketiak. Okey, atau lelaki pula, kalau dia akal balik 14 hingga 17 tahun ni, apa jadi kepada dia? Peti suara dia membesar, suara menjadi garau. Okey, bukan lagi suara kanak-kanak. Hai mama, hai papa. Bukan lagi begitulah, dia suara membesar, suara garau. Okey, badannya misalnya janggutnya mula tumbuh, bulu tumbuh di muka, ketiak dan dada. Okey, dia sudah menjadi lelaki yang sebenar lah gitu. Okey. Ini namakan sel sekunder seks sekunder lelaki dan perempuan. Inilah kalau kamu belajar dalam sains tingkatan 45, kita akan belajar seks sekunder. Sekunder ni maksudnya yang menunjukkan ciri-ciri keperempuanan dan ciri-ciri kelelakian. Okey, apa jadi kepada organ pembiakan diorang pun? Testis menghasilkan sperma. Okey, bulu tumbuh di bahagian sulis, zakar dan skrotum mula membesarlah untuk organ pembiakan lelaki. Apa jadi kepada organ pembiakan perempuan? Mula menghasilkan ovum dan menghasilkan hormon seks perempuan. Bulu tumbuh di bahagian sulit dan kitar haid bermula. Okey, bermulalah kitar haid. Okey. So, apa yang kedua yang penting cikgu perlu ajar dalam bab ini adalah perbandingan di antara gamet jantan dan gamet betina. Maksudnya perbezaan di antara sperma dengan ovum lah. Ini lukisan ni kamu kena pandai melukis dan hafal dia punya komponen-komponen yang berada di dalam dia. Okey, sperma ni adalah sel paling kecil tau dalam badan lelaki dan berbentuk seperti berudu. Ovum pula adalah sel terbesar dalam badan perempuan. Okey, mari kita tengok struktur. Okey. Sperma ni daripada kepala dan ekor. Okey, kepala dan ekor. Kepala dan ekor. Okey, jadi ni kepala dan ekor. Senang dia tu. Pasal ada bahagian tengah dan ada nukleus lah. Okey, kalau ovum ni dia macam telur ya, titisan telur. Titisan telur. Telur ni. Ini telur putih, ini telur kuning. Macam itulah kamu bayangkan ya. Okey, dia ada lapisan jeli, nukleus, sitoplasm dan membran sel. Okey, simple saja. Kamu kena tahu perbezaan di antara sperma dengan ovum. Okey, sperma perbezaan dia boleh bergerak, dihasilkan oleh testis, gamet jantan, sel terkecil. Okey, persamaan di antara ovum dengan sperma apa? Membawa maklumat genetik. Okey, maklumat keluarga. Maklumat genetik tu maksudnya ciri-ciri kita punya inilah genetik. Contohnya hidung pesek kah, telinga capang kah, kulit putih. Itulah maklumat genetik ya. Sel pembiakan seks ni ialah dia adalah sel pembiakan seks. Apa perbezaan tu ovum? Tidak boleh bergerak. Ciri-ciri ovum tu dihasilkan oleh ovari, gamet betina, sel terbesar pada perempuan. Ini adalah perbandingan sperma dan ovum. Itu saja kelas untuk hari ini.